Baru ni kita dah bincang dalam KS sebenarnya berkenaan dengan isu pencen yang masih lagi tidak ada kata putus sama ada kerajaan nak membawa reformasi kepada sistem pencen kerajaan ataupun tidak. So dengan mudah saya nak rumuskan sekali lagi bahawa kerajaan telah mencadangkan satu cadangan yang telah pun dibuat oleh Khairi Jamaluddin di KS pada tahun lepas, iaitu Dan claim tidak lagi ada pemberian pencen kepada pegawai ataupun kepada penjawat awam tetap yang baru yang ada di dalam kerajaan sekarang ni kita tak sentuh, ya. Kalau mereka dah ada dalam kerajaan sekarang ni, dah ada dalam perkhidmatan tetap, kita tak sentuh. Tapi bagi pengambilan baru daripada X date, daripada D-Day, maka mereka tidak lagi akan diberikan pencen seperti mana yang diberi kepada penjawat awam tetap hari ini, tetapi mereka akan diminta untuk membuat caruman KWSP ataupun EPF. So coming back to that, I thought it would have been a great opportunity, Syaril, untuk KAB ni. Walaupun ini isu yang ialah melibatkan semua bangsa, bukan hanya orang Melayu, tapi reality dia 90% I think probably of our penjawat awam Bumi Putra, Malays. So they could have easily brought it in here dan jadikan ini sebagai satu usul resolusi daripada KAB to show that they support. Because I think we have to get real here, Syaril. Yang pertamanya, kita memang tak sustainable lah. Ya, tak sustainable. Saya rasa the pension bill, there was a research recently, can balloon up to 100 billion over the next 30 years or so. Jadi kalau kita tidak pergi kepada satu sistem lain, dan kita dah memang ada sistem ni, ada that option. It's KWSP. Yeah. It's KWSP. So now apa yang kita kena fikirkan adalah, adakah dengan caruman KWSP you will be as well taken care of as if you did kalau ambil pencen daripada KWAP, pencen kerajaan lah. Itu yang kita kena bincang. What do you think? Kita kena buat congakan untuk lihat sejauh mana ia boleh menghampiri ataupun kot-kotlah melepasi apa yang akan diterima oleh pencen. Sudah tentu kita kena buat andaian-andaian tertentu berkenaan dengan jangka hayat seseorang. Kita kena buat andaian tertentu tentang apakah jumlah gajinya di sepanjang kerjaya profesional dia ataupun kerjaya dia dalam penjawat awam dan dalam bekerja, untuk kita tahu okey, setiap bulan dia punya caruman berapa dan caruman daripada kerajaan berapa. So bila kita buat congakan itu, saya tak terkejut andai kata, and maybe we should do this maybe in the next episode to check. Saya tak terkejut. It's going to be a lot of spreadsheet work here. Yeah, I do Excel. I can do PowerPoint. I can do Excel. You're doing it, or I'm you the ask Excel. Iman to do it? I think these things I have to do lah. You have to do. Yeah, I don't know if we have the bench for Excel calculations. I from time to time I use Excel. Oh, you were an investment banker from time to time. I can do PowerPoint as well. Okay. Although I just farm it out nowadays. Anyway, to AI. What was I saying? Kita buat congakan. Kita tengok betapa. Why don't you explain what is the congakan that we want to do? What is it that we're talking about here? So kalau pencen, kita ambil yang mudah dulu. Pencen ialah, tak silap saya, dalam 60% je daripada last drawn salary, daripada gaji yang terakhir. Lebih kuranglah 60%. Untuk caruman EPF, kita akan carum 11% daripada kita, dan majikan dalam kes ni kerajaan akan carum 12%. Isunya ialah gaji kita bermula daripada umur contoh 23 tahun, 24 tahun. Kita mungkin mula dengan gaji 3,000 lah. Dan kita tamatnya, kokotlah boleh tamat jadi gajinya 20,000. Tapi dia punya on the way tu 3,000 tu naik jadi 3,500, jadi 4,000. So we make certain assumptions, andaian itu, apakah gaji purata dalam tempoh 30 tahun dia bekerja. Dan dari situ kita ambil 25% untuk 23%, dan dari situ kita boleh congak berapakah simpanan dan juga compounding interest. Compounding ini bahasa Melayu apa? Faedah berganda. Faedah berganda. Betul ke? Dengan andaian that's what I said. Dengan dia pun nak suara dia masuk. Dengan andaian bahawa dividen KWSP ni, kalau kita tengok dalam 20 tahun kebelakangan ni, dalam 5 ke 6%. So kita buat andaian-andaian tersebut dalam Microsoft Excel. Dan kita akan dapat mungkin satu angka
Dan saya yakin antara pendengar-pendengar Berapa besar penonton kita KWSP tahun 2022? tahun 2022 ialah tak silap saya 5.35% Konvensional. untuk konvensional. Yeah. Syariah mungkin bawah 5%. But yeah, konvensional 5.35 tak Not silap bad. saya lebih baik daripada ASB. Ya. Pada So kalau tahun kita ada pendapatan ekstra, Ya. kalau kita nak buat asset allocation, Ya. tak payah cari orang lain lah. Letak EPF. Masuk dalam EPF je. Ya, Tak senang. EPF. Senang. That's not bad. Not bad. You just have to accept that you won't be able to withdraw it until you will withdraw it sooner than I can. Yeah. Just by Ya. Maybe. But Yeah. bukan ada pengumuman. Mungkin akan ada. saya rasa kan? bulan depan adalah awal bulan depan mungkin pengumuman dividen untuk tahun 2023 untuk KWSP. So kita tengoklah adakah mungkin ada peningkatan daripada 5.35 tahun lepas. Kita tengok macam mana. Tapi apa yang KJ bangkitkan itu saya rasa bukan hanya soal pencen, tapi berbalik pada Kongres Ekonomi Berputra ni soal simpanan lah. Soal simpanan dalam KWSP pun even if we don't touch the issue of pensions KJ, saya rasa memang mungkin ialah ada peluang sebenarnya dalam KEB ni. Saya yakin it's not too late kalau dia orang mendengar untuk menambah sub-cluster ke. Talk about bagaimana Bumi Putra punya simpanan dan keselamatan social security boleh diperkasakan. Kerana kita tahu daripada pengeluaran KWSP zaman COVID yang 3 kali itu, kebanyakan besarnya adalah dari kalangan orang Melayu Bumi Putra. Dan komuniti Bumi Putra lah satu-satunya komuniti yang simpanannya telah berkurang semenjak pengeluaran COVID berbanding dengan komuniti-komuniti lain. So it's getting worse. Jurang antara Bumi Putra dan bukan Bumi Putra dari segi keselamatan sosial itu.